Duli Yang Teramat Mulia, Paduka Seri Pengiran Perdana Wazir Sahibul Himah wal Waqar Pengiran Muda Muhammad Bolkiah Ibni Almarhum Sultan Haji Omar Ali Saifuddin Sa'dul Khairuddin, Menteri Hal Ehwal Luar Negeri dan Perdagangan yang berada di Beijing bagi menghadiri mesyuarat Menteri Luar Khas ASEAN China, petang kemarin berangkat bersama Menteri-Menteri Hal Ehwal Luar Negeri ASEAN mengadakan kunjungan muhibah kepada the Premier of the State Council of the People's Republic of China, Tuan Yang Terutama Li Keqiang. Majlis berlangsung di Zhejiang Hall, the Great Hall of the People. Semasa di Beijing, para Menteri Luar ASEAN juga menghadiri sambutan ulang tahun ke-10 Rakan Kongsi Strategik ASEAN China. Pada mesyuarat pagi kemarin, jemaah Menteri Luar ASEAN dan China mencapai beberapa persetujuan. Dalam pernyataan bersama yang dikeluarkan selepas mesyuarat khas Menteri-Menteri Luar ASEAN China, kedua-dua pihak bersetuju untuk mengukuhkan persefahaman, memantapkan kerjasama, menghadapi cabaran-cabaran secara bersama dan memperkaya idea rakan kongsi strategik dua hala. Para menteri juga bersetuju untuk melonggarkan dan memudahkan perdagangan kepada tahap baru dan membina versi terkini kawasan perdagangan bebas China ASEAN. Your Excellency, Mr. attaches to ASEAN-China made a strategic and far-sighted decision to establish your fiancies. Discussion this morning was lively in a very and I have full confidence. Duli Yang Teramat Mulia, Paduka Seri Pengiran Perdana Wazir Sahibul Himah wal Waqar Pengiran Muda Muhammad Bolkiah juga berangkat membuat kunjungan muhibah kepada the State Council of the People's Republic of China, Tuan Yang Terutama Yang Jiechi. Majlis berlangsung di salah sebuah hotel terkemuka di Beijing. Dalam sabda semasa kunjungan muhibah ini, Duli Yang Teramat Mulia menjelaskan bahawa lawatan ke Republik Rakyat China adalah sangat penting bagi ASEAN dan ianya merupakan peluang untuk mengeratkan lagi perkongsian dialog. Duli Yang Teramat Mulia juga mengucapkan terima kasih atas kerjasama yang diberikan kepada hubungan ASEAN-China. Duli Yang Teramat Mulia kemudian berangkat menghadiri majlis resepsi bersama Menteri-Menteri Hal Ehwal Luar Negeri ASEAN dan the State Council of the People's Republic of China, Tuan Yang Terutama Yang Jiechi, di mana sebuah dokumentari televisyen mengenai rakan kongsi strategik ASEAN-China bertajuk Journey ditayangkan. Berangkat sama Yang Teramat Mulia Pengiran Anak Isteri, Pengiran Anak Hajah Zaria. Dalam majlis resepsi sambutan ulang tahun ke-10 perkongsian strategik ASEAN-China, Duli Yang Teramat Mulia bersabda menyentuh tentang kerja keras dan kerjasama antara negara-negara ASEAN dan China selama lebih 20 tahun. Dalam tempoh 11 tahun yang lalu, sabda Duli Yang Teramat Mulia, usaha keras itu telah memberikan kedua ASEAN dan China fokus, hala tuju dan manfaat dan ia merupakan satu tekad yang luar biasa. Kehadiran mereka, menurut Duli Yang Teramat Mulia, jauh lebih memeriahkan daripada menandatangani perjanjian. Adalah menjadi satu kenyataan yang mereka telah mencapai perangkat saling menghormati, persefahaman dan kerjasama yang jarang berlaku dalam hal ehwal antarabangsa kerana ia meliputi perdagangan dan pelaburan, ekonomi, keuangan, infrastruktur dan tanggungjawab meluas dalam hal ehwal sosial dan budaya kepada rakyat seperti pendidikan, kesihatan, pertanian, tenaga dan peluang pekerjaan. Duli Yang Teramat Mulia dan Yang Teramat Mulia Pengiran Anak Isteri kemudian berangkat bersama Menteri-Menteri Hal Ehwal Luar Negeri ASEAN dan isteri masing-masing menghadiri majlis makan malam yang diberikan oleh the State Council of the People's Republic of China, Tuan Yang Terutama Yang Jiechi dan Puan Li Aimei. Pagi kemarin, Duli Yang Teramat Mulia Paduka Seri Pengiran Perdana Wazir Sahibul Himah wal Waqar Pengiran Muda Muhammad Bolkiah berangkat menghadiri mesyuarat
Menteri Luar khas ASEAN China. Mesyuarat berlangsung di Wan Liu Tang Diao Yutai State Guest House, Beijing. Durian teramat mulia diiringi oleh Yang Amat Mulia Pangeran Anak Mansurah Izul Bolkiah. Mesyuarat dipengerusikan bersama oleh Menteri Hal Ehwal Negeri Republik Rakyat China, Tuan Yang Terutama Wang Yi dan Timbalan Perdana Menteri dan Menteri Hal Ehwal Negeri Thailand selaku negara penyelaras bagi hubungan dialog ASEAN-China, Tuan Yang Terutama Surapong Tobichai-Kul. Mesyuarat tersebut diadakan bagi meraihkan ulang tahun ke-10 Rakan Kongsi Strategik ASEAN-China. Semasa mesyuarat, Jemaah Menteri membincangkan rakan kongsi strategik dan hubungan dialog kedua-dua belah pihak. Projek Jambatan Bandar Seri Begawan ke daerah Temburong bakal memesatkan lagi sektor pelancongan dan pelaburan, lebih-lebih lagi terbinanya rangkaian hubungan pengangkutan dan perjalanan se-Borneo. Ikuti laporannya seketika nanti. Teruskan bersama Berita Nasional. Pembinaan Jambatan Pendaruan dan Jambatan Penghubung Bandar Seri Begawan ke daerah Temburong bakal merangsang kemajuan dan kehidupan penduduk di daerah tersebut, malah keseluruhan penduduk di negara ini. Bagi penduduk daerah Temburong, pembinaan Jambatan Penghubung itu sangat-sangat dialukan, bukan sahaja mendekatkan lagi dengan daerah-daerah lain, tetapi juga memudah dan memendekkan perjalanan ulang-alik dari Pekan Bangar ke Bandar Seri Begawan. Projek Jambatan Bandar Seri Begawan ke daerah Temburong sepanjang 14 km itu bakal dibina merentasi atas Sungai Brunei dan menjadi sebahagian daripada laluan 30 km yang menghubungkan daerah Temburong dengan daerah Brunei Muara. Jambatan tersebut dikatakan bermula dari Jambatan Utama Mentiri hingga ke Labu Estate dengan anggaran tempoh perjalanan 30 ke 40 minit. Projek mega itu juga akan menjadi mercu tanda kemajuan dalam era baru negara Brunei Darussalam dengan memfokuskan pembangunan di daerah Temburong yang bakal memesatkan lagi sektor pelancongan dan pelaburan, lebih-lebih lagi terbinanya rangkaian hubungan pengangkutan dan perjalanan se-Borneo. Mulakanlah dari segi teknikal dan desainnya, dan insyaAllah projek itu akan dimula ditindar pada penghujung tahun ini, dan masa ini tawaran-tawaran telah pun dibuka dan pelawan-pelawan telah pun di mana-mana pihak yang boleh ikut serta telah pun dijemput, dan sebelum itu industrial briefing mengenai dengan projek ini telah pun diadakan. Jadi bagi kontraktor-kontraktor pemborong yang berminat untuk mengambil bahagian. Jadi insyaAllah kalau semuanya selesai pada hujung tahun ini mungkin akan dapat ditindarkanlah projek itu. Dan setelah tindarkan mungkin dijangka siap dalam 5 tahun lah seperti yang telah pun dirancangkan itu. InsyaAllah. Pembinaan Jambatan Pendaruan, satu lagi projek pembangunan yang kini rancak dan sedang dalam pembinaan di bawah kerjasama Kerajaan Malaysia dan negara Brunei Darussalam. Apabila siap nanti, ia akan melicinkan lagi perjalanan merentasi Limbang ke daerah Temburong. Pembinaannya juga akan melengkapkan perhubungan jalan darat di antara Limbang Sarawak dan daerah Temburong, negara Brunei Darussalam sebagai rangkaian Pan-Borneo Highway dan jalan penghubung rantau ASEAN selaras dengan integrasi dan piagam pertubuhan itu dalam merapatkan lagi hubungan rakyat ke rakyat menjelang tahun 2015. Projek itu nampaknya telah pun hampir siap. InsyaAllah mungkin dalam bulan 10 ini seperti yang telah pun dimaklumkan oleh pihak-pihak tertentu, jambatan itu akan beroperasi. Jadi ada terdapat sedikit kelambatan barangkali, tetapi insyaAllah dalam bulan 10 ini seperti yang telah pun dimaklumkan akan bermulalah jambatan itu. Boleh digunakan pakai. Dengan adanya perpaduan yang kukuh di kalangan semua warga kerja kementerian, semua kaki tangan akan dapat melaksanakan apa-apa jua rancangan kementerian secara bersapadu sekaligus mampu memacu perkembangan ekonomi negara. Tanggungjawab untuk memajukan dan meningkatkan produktiviti kementerian bukan hanya terletak kepada sesebuah organisasi sahaja.
Perkara ini ditekankan oleh Menteri Perindustrian dan Sumber-Sumber Utama ketika berucap semasa majlis sambutan Hari Raya Aidilfitri Kementerian berkenaan. Yang berhormat Pihin Orang Kaya Seri Utama, Datuk Seri Setiaung Haji Yahya bin Began Modem, Datuk Paduka Haji Bakar seterusnya menambah supaya warga kerja akan sentiasa bersatu hati demi mencapai matlamat dan kemajuan. Setiap agensi berperanan sama menggembeling tenaga, mencurahkan bakti dan semangat tinggi untuk mencapai kecemerlangan. Kemajuan hanya akan dapat dikecapi jika semua warga kementerian ini bersatu hati, membulatkan tekad dan terus melangkah ke hadapan demi kemajuan dan kemakmuran negara. Turut hadir Setiausaha Tetap Haja Norma Surya Hayati binti Pihin Jatan Dalam Seri Maharaja, Datuk Seri Utama Dr. Haji Muhammad Jamil Al-Sufri. Majlis dikendalikan oleh kementerian berkenaan serta jabatan-jabatan di bawahnya dengan tema Kek Kepala Meja. Majlis diserikan dengan pertandingan sketsa lakonan drama secara berkumpulan, pertandingan Kek Kepala Meja dan cabutan tiket bertuah. Sambutan bukan sahaja meraihkan bulan Syawal tetapi juga merapatkan lagi hubungan silaturahim sesama pegawai dan kaki tangan kementerian berkenaan. Penerbitan kamus khas yang khusus tentang bahasa istana atau bahasa dalam harus diusahakan selain dari mewujudkan dan menyatukan tenaga pakar iaitu ahli filologi, arkeologi, antropologi, arkitektur, linguistik, budaya, alam sekitar, tingkah laku dan seumpamanya dalam pengkajian kewujudan bangsa Melayu di dunia. Perkara tersebut dibincangkan dalam seminar sejarah Borneo ketiga yang bertemakan Kerajaan Melayu dan hubungannya dengan Kesultanan Brunei, anjuran Pusat Sejarah Kementerian Kebudayaan dan Sukan. Seminar berakhir semalam. Hadir Setiausaha Tetap Kementerian Kebudayaan dan Sukan, Datuk Paduka Haji Muhammad Hamid bin Haji Muhammad Jaafar. Di majlis tersebut, Timbalan Pengetua Pusat Sejarah Brunei, Awang Haji Abdul Karim bin Haji Abdul Rahman, selaku pengerusi majlis menyampaikan resolusi seminar. Seminar juga membincangkan mengenai nilai-nilai kemajlisan dalam adat istiadat di Raja Brunei sebagai ketarahan dan penentu setiap perilaku dalam merealisasikan negara Brunei Darussalam sebagai sebuah negara yang beradat istiadat yang dijelmakan sebagainya melalui bahasa istana atau bahasa dalam yang terpakai di negara ini.